Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masya'allah, la yasukul khair illallah. Bismillahi masya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allah, ma kana bikum fi ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وتذكر ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى الهدى ودلل على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kepada kita atas tujuan kita semua bersama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menambahkan amal ibadah, menambahkan ketaatan kita kepada Allah dan juga menambahkan lagi hasil-hasil pahala kita di akhirat esok. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan, ladang-ladang kita yang mana kita apabila hidup di dunia ni sebenarnya kita sedang bercucuk tanam untuk mendapatkan hasil kita di negeri akhirat yang kekal abadi, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, yang mewah, yang maha besarnya, yang dahsyat, yang cantik, yang mana Nabi SAW sebutkan tentang syurga itu, ma la ainu ra'at wa la udhun sumi'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi SAW, syurga itu mana-mana mata tak pernah melihatnya. Nak katakan indah, cantik sungguh syurga tu, mana-mana mata tak pernah melihat bagaimanakah syurga yang pada hakikatnya begitu cantik tu. Wala uzunun sumi'at, dan tak pernah mana-mana telinga mendengarnya. Nak katakan, nak dengar betul-betul air yang mengalir yang Allah katakan dalam Al-Quran tu, bahawasanya dalam syurga itu tahtihal anharu khalidina fiha, di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Dan begitu juga dalam hadis Nabi SAW sebutkan bahawasanya sungai-sungainya itu diperbuat daripada susu, lebih manis daripada lapan, lebih putih daripada lapan, lebih putih daripada susu, dan juga lebih manis daripada madu, yang mana Nabi SAW tidak ada seorang pun yang minum kecuali dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Bayangkan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW sebut bahawasanya setiap kali orang mendapatkan nikmat dalam syurga, setiap kali mereka makan dan minum, semakin enak, semakin enak, semakin enak, selama-lamanya. Kita hidup di dunia ni tuan-tuan dan puan-puan terhad. Macam mana hebat pun, macam mana sedap pun, dia ada had dia. Sampai tahap tu kita akan bosan. Tapi dalam syurga itu tidak ada siapa pun yang bosan, tidak ada siapa pun yang rasa macam jemu. Sebab setiap kali, setiap hari, setiap saat kita ditambahkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan orang-orang dalam syurga, dalam hadis Nabi SAW mengatakan mereka akan berpakai dengan pakaian, satu hari itu dengan 70 pakaian yang berbeza warnanya setiap hari. Bayangkan hidup tuan-tuan dan puan-puan, wallahu a'lam, lebih daripada triliun tahun pun, lebih daripada itu. Kata Allah, khalidina fiha, akan kekal selama-lamanya. Setiap hari tukar baju kita ni tuan-tuan dan puan, yang mana warna pada hari tersebut tak sama dengan warna-warna yang lain. Itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita hidup di dunia ni tuan-tuan dan puan, Allah Taala dah memberikan motif. Allah Taala dah sebut dah. Allah kata apa? Apakah Allah cipta kita hidup di dunia ni untuk kita seronok, untuk kita mengumpul harta semata-mata, untuk kita tambah isteri dan juga anak-anak, ataupun tambahkan pangkat kita semata-mata? Tidak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi motif yang jelas.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak aku menciptakan di kalangan jin dan juga manusia kecuali untuk mereka menyembah aku. Kecuali untuk mereka beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar ibadah inilah, iaitu kita dapat menuntut ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah taala kita dapat masuk dalam satu nikmat yang mana apabila kita dapat satu nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan juga Islam, kemudian dapat nikmat taufik, iaitu beribadah dan juga beramal soleh. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita insya-Allah taala sampai ke akhir ayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung balik di dalam kitab Penawar Pagi Hati bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Pada minggu yang lalu kita sudah pun baca sedikit daripada fasal yang kedua, iaitu yang bab pada menyatakan telinga, iaitu memelihara akan telinga. Dan kita dah disebutkan wajib untuk kita memelihara telinga kita, dan apakah faedah-faedah duniawi dan juga apakah faedah-faedah ukhrawi tentang penciptaan telinga itu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi pada hari ini kita akan sambung balik pada kalam musannif, iaitu dan bermula mensyukurkan pendengar itu. Sampai situ. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Sampai situ kita berhenti. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan bermula mensyukurkan pendengar itu, iaitu telinga, tempat kita mendengar, itu dipanggil pendengar. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Jadi kita punya anggota yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala suruh kita mensyukuri sebab dia adalah nikmat. Jadi kalau orang tahu itu satu nikmat, dia akan pelihara nikmat tersebut. Dan nikmat itu boleh terhapus, nikmat itu boleh dianggap sebagai orang yang melanggarinya, menggunakan dalam salah menggunakannya, itu dianggap sebagai kufur nikmat. Jadi kufur nikmat, lawan dia adalah syukur dengan nikmat. Jadi macam mana syukur dengan pendengar ataupun telinga ataupun pendengaran kita itu? Seperti apa? Seperti melarang ataupun memelihara daripada mendengar yang dilarang. Apa-apa yang dilarang disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, dinasihatkan para ulama, apa-apa saja. Seperti apa? Seperti mengumpat. Mendengar umpatan-umpatan daripada orang-orang lain. Hukum dia apa? Haram dan berdosa besar. Kerana mengumpat ghibah ini merupakan dosa-dosa besar. Bahkan disebut di dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi mengatakan di antara dosa-dosa besar adalah mengumpat juga, yang pada hari ini menjadi dosa ataupun kelakuan perbuatan manusia, kebanyakan manusia. Mengumpat ni jadi macam biasa. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan kena elak sungguh-sungguh. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis bab mengumpat ni, Nabi SAW sebutkan terlalu banyak azab Allah Subhanahu wa taala kepada ahli-ahli pengumpat ini. Nampak tak? Jadi oleh kerana itu tuan-tuan puan-puan, bila kita tengok larangan Allah Ta'ala seperti apa? Seperti mendengar umpatan. Jadi wajib untuk kita menegah diri kita daripada dengar umpat-umpatan siapa-siapa pun. Kata para ulama, umpat-umpatan ni terkadang dimusibahkan ataupun juga terkena kepada orang-orang alim. Orang-orang ahli ilmu pun terkadang terkena juga. Macam mana? Contoh, kalau dia mengajar, dia pergi sebut fulan bin fulan, memburukkan ustaz-ustaz yang lain, memburukkan sekian-sekian. Mungkin atas dasar untuk menjatuhkan, sebabkan dia ramai followers dan sebagainya. Bukankah hari ini ramai begitu di masjid, di surau? Oleh kerana itu kita kena hindari benda seperti mengumpat ni, kerana terlalu banyak yang terkena. Hatta orang-orang alim sekalipun terkadang terkena sifat-sifat ataupun sifat mazmumah ataupun benda mengumpat seperti ini. Mendengar mengumpat haram hukum dia.
Kerana apabila seorang itu dengar mengumpat, dia tetap mendapat dosa seperti orang pengumpat tersebut. Nabi SAW sebutkan bahawasanya man a'ana ala ma'asiyatin walau bi syatrin kalimah falahu, maka orang tersebut akan dapat dosa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membantu sesuatu maksiat walaupun dengan syarat kalimah, dengan isyarat satu kalimah, walaupun satu kalimah, arti kata orang yang nak mengumpat, dia tidak akan mengumpat kecuali ada orang yang mendengar mengumpat. Jadi arti kata kalau kita dengar, bermaknanya kita membantu orang tersebut melakukan maksiat. Dan inilah yang dikatakan orang yang akan muflis di yaumul qiyamah, orang rugi. Dia tak buat maksiat tersebut, tapi dia membantu secara langsungnya. Tengok-tengok, rupa-rupanya orang itu menyebabkan dia mengumpat oleh kerana kita nak dengar. Jadi oleh kerana itu kita kena hindari daripada mendengar, pelihara daripada Allahumma salli Muhammad, pendengaran kita khususnya daripada mengumpat. Nampak? Dan kemudian mengadu domba. Nabi SAW sebutkan la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah bagi orang-orang pengadu domba. Begitu juga orang-orang yang mengadu domba. Seeloknya kita meninggalkan. Nampak? Imam Syafi'i punya dia marah kepada orang-orang yang suka mengadu. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau berdusta, engkau telah fitnah. Kalau apa yang kau sampaikan ni, kau telah fitnah. Tetapi kalau apa yang kau sampaikan ini adalah benar, qad namamta, kau telah pun mengadu domba. Mengadu domba. Ini panggil namimah. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebutkan dua golongan yang rata-rata kebanyakannya masuk di alam kubur akan disiksa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW marra ala kuburain. Nabi SAW lalu di hadapan dua kubur. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kedua-dua kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama diazab oleh kerana dia ini keluar ke rumah-rumah mencari orang lain dan mengadu domba, kata Nabi SAW. Yang kedua diazab oleh kerana beliau ini, kata Nabi SAW, tatkala dia sedang membuang hajat ataupun kencing, lalu dia tidak istibrak, dia tidak melawaskan dengan benar, lalu dia solat. Dalam syarah hadis mengatakan orang lelaki tersebut dia tidak membersihkan daripada pakaiannya, terus pergi solat beribadah. Dua golongan ini yang Nabi SAW sebut. Dan kata para ulama, paling ramai orang yang diazab dalam azab kubur ni, inilah maksiat ataupun dosa yang mereka lakukan. Mereka akan diazab dengan azab kubur. Maka Nabi SAW pun cabut satu pokok rumput yang mana Nabi SAW angkat, kemudian Nabi SAW letak atas dua-dua kubur tersebut. Kata Nabi SAW, mudah-mudahan orang yang kedua-dua di dalam kubur ni dapat diringankan azab selagi mana pokok tersebut masih lagi basah, belum lagi kering, kata Nabi. Artinya belum mati lagi. Kerana setiap pokok bertasbih. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i ini haram kita cabut rumput-rumput yang berada di kubur-kuburan. Ini fatwa para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Rumput-rumput tidak boleh cabut. Lalang-lalang dan sebagainya, kalau lalang tersebut Allahumma salli Muhammad, mengganggu ataupun merosakkan kubur lain, tak apalah. Tetapi tidak boleh dicantas sehingga mati. Sebagaimana setengah orang kadang-kadang dia pergi kubur, dia cabut saja pokok, dia tengok. Tak boleh, kerana kita mengurangkan manfaat ahli kubur. Maka para ulama mengharamkan. Tidak boleh. Jadi kerana itu tanamlah pokok-pokok. Kalau di kubur tu ditanamkan. Sunnah Nabi SAW. Jadi itu, apabila dengar umpat-umpatan ataupun dengar daripada mengadu domba, tinggalkan. Sebab kalau kita percaya pun, kita membantu orang tersebut, menjadikan dia itu lebih nak mengadu kepada kita. Mengadu domba ni arti kata batu api, yang menyebabkan kita akan membenci orang yang diadukan ataupun orang yang dikatakan, fulan bin fulan beritahu kau sekian-sekian, bercerita tentang kau sekian-sekian macam ni. Mengadu domba, maka kita akan benci.
Bukankah masyarakat kita hari ni jadi macam tu? Mana-mana jiran-jiran pun terkadang baru cakap, dia tak dengar lagi daripada orang lain. Sebab tu sifat orang mukmin ni dia tidak boleh dengar khusus daripada orang lain terus percaya. Tidak, itu bukan sifat orang mukmin. Sebab itu kata para ulama, qabla an tahkuma 'ala al-insan isma' minhu wa la tasma' anhu. Itu kaedah dia. Kalau kita nak dengar daripada seorang ni, kata ulama, kalau sebelum kamu nak menghukum seseorang, qabla an tahkuma 'ala al-insan isma' minhu wa la tasma' anhu. Kau kena dengar daripada orang yang diceritakan. Orang yang tadi dia kata, ada orang datang kepada kita, fulan bin fulan. Pergi dengar daripada fulan bin fulan dulu. Isma' minhu wa la tasma' anhu. Dan jangan kamu dengar hanya tentang dia je. Kebanyakan orang macam tu kan. Bila dia dengar mengadu domba, ada orang mengadu domba, nampak tak? Jadi batu api kepada dia, maka terus dia jadi benci orang tersebut. Sedangkan terkadang orang tersebut tak akan pernah kata pun. Sedangkan orang tersebut tak pernah pun cakap buruk tentang kita. Jadi kerana itu tuan-tuan perempuan, namimah ni merupakan dosa besar. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis sahih, la yadkhulu jannah an-namam. Tidak akan masuk syurga bagi orang-orang yang mengadu domba batu api ni, tuan-tuan perempuan. Jadi jaga-jaga tengok waktu kerja dan sebagainya, nampak? Kita nak jatuhkan orang. Sampai bila kita boleh kerja ni, tuan-tuan? Kita boleh kerja ni sampai bila? Kita ada pencen. Kita ingat umur kita ni terhad. Umur 60 tahun kita pencen. Tapi kalau kita jatuhkan orang lain, tuan-tuan perempuan, jaga-jaga. Boleh jadi orang tersebut dia doa, tuan-tuan perempuan, doa dia mustajab. Kata Nabi SAW, ijtanibu da'watal mazlumi fa innahu la hijab lahu kama qala. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu hindari daripada doa orang zalim ni. Doa orang-orang yang dizalimi. Kata Nabi SAW, kerana sungguhnya doa mereka itu tidak mempunyai hijab. Allah Ta'ala kabulkan begitu saja. Apatah lagi kalau memang kita mengadu tersebut bukan ada pada dia, kita fitnah pula. Jaga-jaga tuan-tuan perempuan. Jadi oleh kerana itu, dengar mengadu domba ni pun dilarang, tidak diperbolehkan tuan-tuan perempuan. Jadi lah orang-orang yang beriman, iaitu kita tabayyun. Tabayyun. Sebelum kita nak menghukumkan sesuatu, maka kita tengok dulu isunya, kita selidik, barulah kita boleh menghukumi sesuatu tersebut, tuan-tuan perempuan. Hatta kalau orang mengadu domba pun, khalas, memang betul ada orang mengadu domba, sudah, maafkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tatkala orang cerita buruk tentang dia, lalu dia katakan, aku dah maafkan orang tu. Kalau orang tanya, kenapa kau maafkan macam tu saja? Dia dah macam-macam dah, dia sebarkan macam-macam dah buruk tentang kau. Apa dia jawab? Dia kata, apakah kau sanggup di kalangan ahli kiblat, orang yang sebut la ilaha illallah masuk ke dalam neraka disebabkan engkau, disebabkan dia pernah zalim kepada engkau? Sanggup tak? Kau tak akan sanggup punya. Jadi begitulah sifat yang ada pada ulama salaf, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal ni, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Nabi SAW, apa saja orang tak pernah kata dia. Orang mengadu domba, orang Arab Quraisy ketika itu mengadu domba lagi dahsyat, nak jatuhkan Nabi SAW, macam-macam dia sebut. Nampak tak? Sebut Nabi SAW sihir. Perempuan, tuan-tuan dan perempuan, pernah tak ada orang sebut ahli sihir? Nabi SAW pernah sebut ahli sihir. Tuan-tuan dan perempuan, pernah tak pernah sebut gila? Orang kampung sebut gila. Kenapa tak? Tak pernah. Nabi SAW pernah disebut sebagai orang gila. Tuan-tuan dan perempuan, pernah tak disebut sebagai seorang pensyair, hanya pandai berkata-kata? Nabi SAW pernah disebut syair. Maka Allah jawab, wa ma huwa biqauli syair. Allah jawab lagi, wa ma sahibuka bimajnun. Allah Ta'ala jawab lagi. Nampak tak? Allah mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh kerana itu, tak payah dengar mengadu domba orang. Sebab Allah yang akan mempertahankan kita. Jangan kita pening-pening kepala orang cerita buruk kita. Hatta sekampung pun, kalau bermusuh dengan kita, dia nak menganiaya kita, dia mencaci kita, dia memburuk-burukkan kita, tuan-tuan dan perempuan, kalau Allah dah angkat, tuan-tuan dan perempuan, tak akan jatuh. Itu saja. Tak ada seorang pun akan jatuh kalau Allah Ta'ala sudah angkat seseorang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh kerana itu, kalau orang caci kita, sudah, terima saja. Kata para ulama, itu boleh jadi membangkitkan semangat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak tak? Setiap kali orang caci kita, setiap kali orang mengadu domba, beritahu kepada kita buruk-buruk, khalas, maafkan. Tak payah dengar lagi, bagus.
Sebab apa? Sebab amalan-amalan orang tersebut boleh kembali kepada kita. Itu saja. Nampak tak? Kakak Nabi SAW dah sebutlah. Kata Nabi SAW, "Atadruna min ummati muflis." Wahai sahabat aku, apakah kamu tahu di kalangan umat aku ni ada yang akan muflis di yaumul qiyamah? Min ummati muflis di yaumul qiyamah, kata Nabi. Akan di hari kiamat nanti ada umat aku yang muflis. Kata sahabat Nabi SAW, "Al-muflis fina." Orang yang muflis di kalangan kami ini, yang kami tahu ya Rasulullah, "Ma la dirham lahu wa la mata' lahu." Orang yang tak ada duit dan juga orang yang tak ada harta benda. Itulah muflis ya Rasulullah. Itu para sahabat punya pemikiran. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Al-muflis min ummati." Muflis di kalangan umat aku ini, kata Nabi SAW, ketika hidup di dunia, dia pernah qad syatama hadha. Dia pernah mencaci orang lain. Wa akhadha mala hadha. Dia pernah ambil harta orang lain. Wa qad safaka dima'a hadha. Dia pernah menumpahkan darah orang lain, pernah pukul orang lain. Ini muflis, kata Nabi SAW. Maka dalam hadis yang begitu panjang tu, kata Nabi SAW, saya pendekkan, saya ringkaskan. Kata Nabi SAW, maka seluruh daripada amal-amal ibadah orang yang berlaku zalim, orang yang pernah mengadu domba, orang yang pernah memfitnah kita, orang pernah mencaci kita ni, nampak tak yang pernah kita dengar dulu ni, orang tersebut, segala kebaikan-kebaikan dia akan dicampakkan pada buku amalan kita. Dia akan dicampakkan pada buku amalan kita. Kita akan dapat buku amalan-amalan dia. Sehingga kata Nabi SAW, kalau tak setimpal lagi apa yang pernah dia fitnah, apa yang pernah dia membatu api, apa yang pernah dia mencaci kita, kata Nabi SAW, maka akan diangkat pula dosa-dosa kita, kemudian ditransferkan pula kepada orang yang pernah mengadu domba, ataupun orang yang pernah mencaci kita, menfitnah kita, pernah memukul kita, pernah menzalimi kita, kata Nabi SAW. Al-Qamaqat Rasulullah SAW. Jadi, subhanallah, dalam kehidupan dunia begitulah. Jadi, kalau kita dengar mengadu domba, tak perlu dengar. Kelas, biar maafkan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana orang-orang yang memaafkan itulah sifat-sifat ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat para sufiyin. Mereka tak kisah kalau orang nak maki mereka, nak caci mereka. Sudah, kelas. Yang penting mereka itu dekat diri mereka. Dengan tidak putus hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengar daripada orang lain caci kita, satu saja tuan-tuan dan puan-puan, kita ada prinsip dalam kehidupan kita, kita tanya, iman kita berkurang ataupun bertambah? Itu saja. Dan kita tengok pula orang tersebut yang mencaci kita, siapa dia? Dia orang alim ke? Dia wali Allah ke? Kalaulah dia itu orang yang dekat dengan Allah, patutlah kita terasa. Tapi kalau dia pun masjid pun tak datang, kuliah pun tak pergi, baca Al-Quran pun tergagap-gagap lagi, apalah kita nak terasa sangat. Jadi begitulah kata para alim ulama. Sebab itu mereka tak hairan, sebab mereka nampak yang lebih besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama salaf disebut Al-Imam Asy'arani ini, mereka menyukai akan sesuatu yang celaan-celaan manusia. Berbeza dengan kita tak suka orang-orang cela kita. Tapi beza dengan ulama-ulama salaf, mereka itu pula suka kalau ada orang cela mereka, supaya mereka dapat memperbetulkan, memperbaikikan diri mereka. Beza dengan kita. Nampak tak? Jadi kerana itu kalau kita tengok ulama-ulama salaf, banyaklah kisah-kisah mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka sentiasa memaafkan orang, punya bersih hati mereka ni, tuan-tuan dan puan-puan. Tak lain tak tidak bukan oleh kerana mereka menampak sesuatu yang besar, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kata kemudian berkata Syekh Abdul Qadir Al-Madini, dan segala perkataan yang tiada baik, tak perlu dengar sesuatu perkataan yang tiada baik, artinya tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Kalau kita nak dengar benda-benda yang tak bagus ni, benda-benda yang tak ada faedah. Benda tak ada faedah ni arti kata kalau kita dengar tak dapat dosa, dan kalau kita dengar tak tambah pahala kita. Itu benda yang tak berfaedah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu mimma la ya'ni. Kata Nabi SAW, orang Islam yang paling baik, kata Nabi SAW, adalah meninggalkan benda-benda yang tak bermanfaat. Pernah satu ketika Imam Al-Haddad
Imam Abdullah Al-Haddad itu keluar nak pergi masjid solat. Bila dia keluar daripada Allahumma salli Muhammad, daripada rumah dia nak pergi masjid, maka ketika itu orang perempuan, orang cuba nak borak-borak lah. Apa yang dia jawab? Dia tak pergi salam, tapi orang cuba nak borak-borak, nak lepak-lepak kejap dengan Imam Abdullah Al-Haddad. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, as-salah, 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 as-salah. Aku ni dalam solat, aku ni dalam solat, aku ni dalam solat. Dia tak nak dengar tuan-tuan perempuan kalau tak menambahkan manfaat. Setengah ulama salaf itu kalau ditegur, biasa jumpa kawan-kawan, tiba-tiba tanya tentang macam mana keadaan kau, anak kau macam mana. Lalu ulama salaf tersebut tegur, dia kata kau nak tanya benda ni, dia kata kau telah membuang beberapa saat aku daripada aku berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu tuan-tuan perempuan ulama salaf ni, tuan-tuan. Sebenarnya mereka tak ada masa kalau nak dengar benda-benda yang tak bermanfaat, benda yang tak baik. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan perempuan, benda yang tak baik tak perlulah kita dengarinya tuan-tuan perempuan. Kemudian disebut lagi, dan segala perkataan yang tiada baik seperti apa? Seperti bid'ah dan berbantah-bantah bid'ah, artinya ma'ahdasa min ghairi misali sabi, iaitu sesuatu yang berlaku tidak ada contoh sebelumnya. Itu maksud dari segi lughatan, dari segi bahasa, maksud bid'ah. Dan dari segi syaraknya, bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak menepati syariat. Dan paling sesuai sekali takrif yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, bid'ah itu terbagi kepada dua. Bid'ah yang baik iaitu bid'ah yang bersesuai dengan syariat, ma yuwafiqu li sunnah, sesuatu yang bertepatan dengan sunnah Nabi ataupun syariat, maka bid'ah yang baik. Dan bid'ah yang buruk, kata Imam Asy-Syafi'i, iaitu ma la yuwafiqu sunnah, sesuatu yang tidak bersepakat ataupun tidak sama dengan sunnah ataupun menyalahi sunnah Nabi SAW ataupun syariat. Yang dimaksudkan oleh Syekh seperti ini iaitu mendengarkan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang bid'ah yang mana tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nampak tak? Jadi tak perlu kalau dengar daripada sesuatu yang tidak pernah didengari oleh Nabi SAW. Nabi SAW sering dengar Al-Quran. Bid'ah contohnya, contoh macam lagu-lagu dan sebagainya. Hukum dengar muzik ni berdosa ke? Berdosa ke? Boleh. Apa hukum mendengar muzik? Siapa tahu fatwa tentang hukum dengar muzik ni? Para alim ulama berkhilaf tentang. Kalau cek daripada kitab Muqarrar ataupun fiqh Muqarrar, ataupun fiqh perbandingan mazhab, ataupun kitab-kitab mu'asirah, kitab-kitab fiqh mu'asirah ni, kata para ulama, hukum mendengar lagu ni tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya dia ada 3 selisih pendapat dan 3 pendapat. Yang pertama, haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Sebab sesuatu itu yang kita dengar itu khususnya yang mencenderungkan kita, syahwat kita, merosakkan hati kita, maka haram untuk kita dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengar muzik itu kata para ulama harus. Ia kembali kepada hukum sesuatu yang asal, sebagaimana al-aslu syai' ibahah. Sesuatu tu, asal sesuatu tu adalah harus. Harus, kata para ulama. Boleh dengar, tetapi dengan syarat tidaklah menambahkan syahwat kita, menambahkan kerosakan hati kita, yang menyebabkan kadang-kadang ada lirik yang merosakkan hati kita dan sebagainya. Maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak merosakkan, boleh dengar. Dan setengah para ulama, hukum ketiga, setengah para ulama mengatakan makruh untuk mendengar ini. Hukumnya makruh. Kalau Ustaz, lagu-lagu yang bunyi gitar dan sebagainya, bukankah dalam hadis Nabi SAW melarang untuk kita mendengar gitar dan juga bermain gitar? Macam mana? Ulama-ulama fiqh berselisih pendapat. Ada pendapat mengatakan boleh mendengar lagu walaupun gitar, kerana dia bukan ainuz zat, muzik yang kalau kita dengar daripada radio tersebut, dia bukan betul-betul kita dengar secara live. Maka setengah para ulama kata boleh untuk dengar. Itu kata para ulama lah. Sebab dia hanya rakaman. Itu kata para ulama. Tapi kalau dengan live, kata setengah para ulama adalah haram. Sebab
Memang 4 mazhab kalau kita tengok gitar itu diharamkan. Kalau ini hukum asal dia. Akan tetapi ada sesetengah ulama berpendapat boleh untuk kita dengar ataupun bermain gitar sekiranya kalau benda tersebut tidak melalaikan kita. Ada kaul ulama, pendapat para ulama yang mana berpendapat tidak sampai kategori haram. Begitu juga muzik gitar dan sebagainya. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ianya kembali kepada kita. Kalau kita dengar satu lagu tersebut yang mana merosakkan hati kita, maka haramlah untuk kita dengarinya ataupun menambahkan syahwat kepada diri kita. Itulah dikatakan. Dan juga berbantah-bantah, mendengar bantah-bantahan, artinya nak menjatuhkan individu ataupun bantah-bantahan yang menyebabkan pergaduhan dan akhirnya kita merosakkan sebagaimana berlaku di negara Arab. Kan trend orang Arab tu, kalau dia tak puas hati saja, dia akan pecahkan, berkumpul ramai-ramai, mari dengar, semua berkumpul ramai-ramai dengar, nak berjihad, nak berjatuh, nak menggulingkan kerajaan yang sedia ada, sebagaimana di Syria. Apa yang mereka dapat faedah setelah mereka berbantah-bantah? Apa mereka dapat? Kecuali mereka berperang. Sebab tu Syekh Ramadan Al-Ghuti, tuan-tuan, mufti, bekas mufti Syria dulu, dah wafat. Beliau ni syahid di bom. Beliau ni tuan-tuan dan puan-puan sebut dah cakap, jangan keluar, jangan berjihad. Sebab apa? Walaupun pemimpin tersebut zalim, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kamu perangi dia akan perangi kamu lebih banyak mafsadah, kerosakan yang akan berlaku. Sebab itu dalam kaedah fiqah ni tuan-tuan dan puan-puan, darul mafasid aula min jilbil masalih. Menolak keburukan itu lebih diutamakan daripada mendapat kebaikan. Contoh, pemimpin yang zalim ni bagus tak kalau kita tolak jatuhkan dia? Dari sudut pandangan bagus. Nampak tak? Sebab dia menindasi rakyat, contoh saya kata. Tetapi kalaulah kita nak menjatuhkan dia dan menyebabkan dia akan membunuh kita, memusnahkan masjid kita, keturunan-keturunan kita akan dibunuh sebagaimana berlaku di Syria, maka ini yang dikatakan aula min jibil masalih. Lebih baik menolak keburukan, kemudaratan, lebih baik daripada mengambil kebaikan. Walaupun menolak pemimpin zalim itu lebih baik, tetapi kita tengok apa yang berada hari ini di Syria. Rakyat Syria sampai sekarang menyesal. Rakyat Libya sampai sekarang menyesal dia bunuh Gaddafi. Sampai sekarang menyesal. Pergi tanya orang rakyat Libya. Begitu juga Iraq, sampai sekarang menyesal. Mereka sendiri bersekongkol dengan Amerika untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Akhirnya mereka menyesal. Negara mereka kering, tak ada apa dah hasil. Dah disedut, dibawa ke Amerika, habis semua. Nampak tak? Begitulah berada di Syria dan sebagainya. Akhirnya peperangan tidak ada akhirnya. Disebut dah, Syekh Ramadan Al-Ghuti dah sebut dah. Nampak tak? Jangan kamu pergi dengar-dengar nak keluar dan sebagainya, nak menentang sebagainya. Sebab memang kita tahu pemimpin yang zalim, Bashar al-Assad tu bukan benda yang betul, bukan orang yang betul, tapi memang salah. Sebab dia memang ada kezaliman yang dilakukan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau jatuhkan dia lebih memudaratkan masyarakat, maka kata para ulama haram untuk berjihad, haram untuk mendengarkan daripada kalimah-kalimah bantah-membantah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, mafhum satu hadis tu, Nabi SAW mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala akan menghantar azab kepada sebuah kaum dengan pemimpin zalim tatkala mereka meninggalkan ulama. Tatkala mereka meninggalkan ulama, mereka tak nak dengar cakap ulama, Allah akan hantar pemimpin zalim. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan di Syria hari ini, nampak tak? Lebih kurang dah 12 tahun dah. Dia start perang 2010-2011 tuan-tuan dan puan-puan. Lebih kurang 12 tahun dah tuan-tuan dan puan-puan, masih belum berhenti lagi. Masih ada lagi saki-baki tu perang. Nampak tak? Sebab apa? Sebab suka bantah-membantah. Kadang-kadang kalaulah memang kalau duduk dalam keadaan pemimpin zalim, kalau duduk boleh lagi pergi masjid, boleh lagi pergi melancong,
boleh lagi untuk kita bercucuk tanam. Tapi kalau kita dah tentang dia sampai jatuh, tuan-tuan dan puan-puan, menyebabkan dia akan membunuh kita, merosakkan kita, habis semua. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, orang fitnah Syekh Ramadan Al-Qurtubi itu kata dia pengikut Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ni Syiah. Walaupun Syiah, tuan-tuan dan puan-puan, dulu dia tak pernah pun bunuh ulama. Tak pernah pun dia serang ulama-ulama Sunni dan mazhab dan juga mufti-mufti Syria sebelum-sebelum itu. Walaupun pemerintahan bapaknya Asad itu, kan? Pemerintahan ayahnya Asad tersebut, belum pernah lagi dia bunuh dari kalangan mufti-mufti, di kalangan ahli sunnah wal jamaah bermazhab dengan mazhab, 4 mazhab, berakidah dengan berakidah Asy'ari, belum pernah dia bunuh. Tetapi timbul satu fikrah-fikrah yang konon bawa sunnah, yang konon kata-kata nak mempertahankan, nak buang kebatilan. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, apa terjadi ke negara ini? Musnah semua. Jadi kerana itu, tak perlu kita dengar bantahan-bantahan ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang menyebabkan negara kita ni hancur, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah maksudnya, bantah-membantah, tidak perlu kita dengarkan. Dan juga seperti mendengar suara perempuan, dan sesuatu yang tak seharusnya kita mendengar seperti suara perempuan. Suara perempuan, apa hukumnya kita mendengar suara perempuan? Suara perempuan bukan aurat, boleh kita dengar, tetapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Itu saja. Tidak menimbulkan fitnah. Dan orang perempuan haram kalau dia melenggukkan suaranya itu menyebabkan lelaki akan tergoda. Tipulah tuan-tuan dan puan-puan, sebab orang perempuan ni memang Allah Ta'ala disebutkan wazuyina linnas hubbush syahwat minan nisa. Dan dihiaskan bagi golongan-golongan lelaki itu keinginan mereka berupa wanita. Memang orang lelaki ni, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dengan suara pun terkadang boleh suka, jatuh hati. Maka oleh kerana itu orang perempuan lebih kena berhati-hati. Nabi SAW panggil Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuannya. Ketika itu semua isteri dia ada duduk dalam satu majlis. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha duduk di hadapan. Seluruh isteri duduk di hadapan. Maka dipanggil Fatimah Az-Zahra, datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah Az-Zahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah perempuan yang paling baik? Siapakah perempuan yang paling baik? Akhirnya Fatimah Az-Zahra dengan alimah, seorang yang mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad dan sangat taat kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia jawab? Dia kata perempuan yang paling baik adalah perempuan yang mana tidak dilihat ataupun tidak dikenal dan juga ingin mengenal. Tidak dikenali dan juga ingin mengenal. Itulah perempuan yang paling terbaik. Perempuan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar suara, gambar, tayang lagi daripada tubuh badan dan sebagainya. Masya Allah. Jadi oleh kerana itu, orang lelaki kena hati-hati. Bila dengar suara perempuan, tidaklah sampai jatuh haram. Kecuali kalau mendatangkan daripada fitnah dan sebagainya, maka haram untuk kita mendengarkan. Nampak tak? Perempuan boleh menyanyi, Ustaz, nasyid, taranum macam mana? Nampak? Sebenarnya memang para ulama tidak menggalakkan. Perempuan ni terlalu menzohirkan. Sebab tu ketika mana saya dalam pembelajaran kitab fiqh, masa belajar kitab I'anat Talibin Fathul Mu'in dengan Syekh Toha, tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Toha Umaidi, seorang yang alim, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau ni, tuan-tuan dan puan-puan, seorang tanya kepada dia, Syekh, jemaah perempuan ni kalau duduk di dalam masjid ataupun dalam satu surau, kalau kita dekatkan dia afdal ataupun jauh afdal? Kata Syekh, lagi jauh, lagi tak nampak, itu lebih afdal. Begitulah perempuan ni, semakin jauh dari pandangan lelaki, semakin tak dengar suara dia, tuan-tuan dan puan-puan, itu lebih baik, lebih suci. Itulah dikatakan sebaik-baik wanita. Jadi bagi orang lelaki, dengar lagu-lagu perempuan dan sebagainya, hati-hatilah. Kalau mendatangkan fitnah, maka haram untuk kita mendengar suara tuan-tuan dan puan-puan. Mendatangkan syahwat, keinginan kita, maka haram untuk kita mendengar suara perempuan. Pada asal hukum, suara perempuan itu tidaklah aurat, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang dikatakan. Dan juga kata beliau, seperti mendengar suara perempuan dan muda belia. Apa maksud muda belia ni? Iaitu lelaki-lelaki amrod hasan.
lelaki-lelaki yang cantik rupanya, muda belia maksudnya. Amrul Hasan. Ada budak-budak lelaki tahfiz yang comel, kadang-kadang suara dia halus je. Kata para ulama, hukum lelaki yang comel ni tuan-tuan dan puan-puan, hukum dia bagi orang yang memang tak boleh kawal nafsu dia, sama haram dia memandang, sama haram untuk dia mendengar suara daripada lelaki-lelaki yang comel. Kebanyakan budak-budak yang cute-cute ni kita tengok kan. Maka kata Imam An-Nawawi sama. Bahkan sentuh pun tak boleh. Kalau memang kita tak boleh tahammul, tengok cantik sungguhlah budak lelaki ni. Nampak? Ada juga kan macam tu kan. Jangan kata tuan-tuan puan pelik tak pelik. Memang ada orang yang macam tu. Saya sebut sebab ada orang yang macam tu. Dia tengok lelaki budak kecil dia suka. Nampak tak? Sebab tu kalau di Hadramaut tuan-tuan dan puan, negara Arab khususnya Hadramaut ni, anak-anak kecil tu dilatih untuk tidak bercakap dengan lelaki-lelaki dewasa sebarangan. Kalau mak bapak dia tak ada, dia tak akan cakap. Sebab nak menjaga fitnah. Nampak? Nak menjaga fitnah. Khususnya budak-budak kecil yang baru belum akil balik, comel pipi dia dan sebagainya. Maka ada setengah orang yang pemikiran dia ghairu salimah, tak baik ni, kadang-kadang dia mula memandang sesuatu yang tak elok dan sebagainya, nak melakukan sesuatu yang tak elok. Jadi begitulah yang dikatakan, mendengar daripada muda belia pun, jika apa? Semua ni dikatakan jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Baik seorang perempuan, baik Amrul Hasan, kalau memang takut daripada fitnah, artinya kalau kita tergoda, maka haram untuk kita dengar. Elak awal-awal. Dia macam ni je. Kaedah fiqh ni, saya sebut sikit kaedah fiqh walaupun pengajian tasawuf. Kata para ulama fiqh mengatakan ma yu'adihi haram fa huwa haram. Sesuatu tu harus asalnya. Contoh yang mana tidak ada dalil ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sesuatu al-aslu syai' ibaha. Segala sesuatu hukum dia adalah asalnya adalah harus. Bila datang haram, bila datang dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru datang haram. Jadi kalau macam pandangan kita kepada lelaki dan sebagainya ataupun perempuan, ataupun mendengar suara perempuan dan sebagainya, asalnya boleh kita dengar, harus saja. Tetapi bila haram, ma yu'adihi haram fa huwa haram. Sesuatu yang membawa kepada haram. Apa haram itu? Iaitu syahwat. Apa haram itu? Fitnah. Fa huwa haram, maka hukumnya haram. Hatta kata para ulama, memandang dinding, contoh, memandang dinding bersyahwat. Ada orang macam tu juga. Dia tengok dinding bersyahwat. Apa memandangnya? Apa hukum memandangnya? Haram baginya memandang. Bukan orang lain lah. Dia saja. Sebab tu ada setengah para ulama, tuan-tuan perempuan, dia tak selesa. Kalau duduk hatta, dia kata, kalaulah duduk seekor kambing betina dengan aku pun takut. Ini kalau ulama ni tuan-tuan perempuan, nak kata mereka jaga. Kalau tidur dekat kandang tu, memang dia takkan tidur. Selagi mana kalau ada kambing sekalipun. Nampak tak? Dia nak jaga fitnah tu, fitnah. Apatah lagi kalau orang yang dah duduk berduaan. Mendengar suaranya, lihat pula, lebih lagi membawa kepada haram, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kerana itu yang disebut sikit kita sentuh bab fiqh, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang dikatakan. Dan juga kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Maksud perkakas mainan ni muzik lah. Zaman dulu tu yang perkakas mainan tu, tak tahulah apa dia panggil, tuan-tuan dan puan-puan, yang diharamkan. Kalau yang diharuskan boleh, tidak ada masalah. Perkakas mainan seperti apa? Seperti surunai contohnya. Kata musannif, seperti surunai. Apa hukum main surunai? Surunai ada dua jenis. Ada yang haram, ada yang boleh. Yang haram pada zaman jahiliah yang digunakan untuk berjoget dan sebagainya. Begitu juga gendang. Gendang yang dimasukkan di sini adalah darbuka. Darbuka. Kalau gendang yang macam biasa contoh, boleh tak? Boleh. Sebab memang ada hadis. Bahkan orang perempuan main gendang di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu hadis, ketika mana Nabi SAW masuk rumah Sayyidina Aisyah, maka ada jariyatain. Ada dua orang budak perempuan, hamba sahaya. Ketika itu dia sedang menyanyi dan tepuk gendang. Menyanyi. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar masuk rumah. Masa Rasulullah SAW datang dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar masuk rumah terus tegur.
larang kedua-duanya untuk menyanyi. Maka kata Rasulullah SAW, biarkan. Kata Rasulullah SAW, biarkan mereka bermain. Jadi ada setengah para ulama daripada hadis ni, ada setengah mengatakan perempuan boleh tak nak bertaranum, nak berqasidah. Setengahnya mengatakan boleh sekiranya tidak menimbulkan fitnah. Itu hukum pertama daripada hadis tersebut. Yang kedua, boleh bermain gendang. Gendang yang dihalalkan. Tetapi gendang yang tidak dihalalkan, contohnya tepukan seperti darbuka. Darbuka tu memang khususiah untuk penari giling. Penari giling. Maka setengah para ulama memang mengharamkan. Dan kebanyakan para ulama akan darbuka. Jadi kerana itu kalau darbuka ni tak eloklah main, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita main darbuka tersebut nak beli sebab berlaku khilaf. Memang khilaf setengah para ulama. Jadi meninggalkan khilaf itu lebih dianjurkan. Walaupun setengah para ulama mengatakan, Ustaz, saya mau main daripada darbuka tersebut hanya bermain kasidah, bukan berniat seperti. Tetapi alat itu memang diciptakan untuk maksiat asalnya. Tetapi itulah pendapat ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang kata tidak boleh. Bahkan sebagaimana disebutkan Al-Imam Ghazali sendiri pernah sebut, dia ada satu bab dalam Ihya Ulumuddin dipanggil babu simak wal wajdan. Macam itulah bab tajuk dia, as-simak, bab untuk mendengar ni, tuan-tuan dan puan-puan. Disebutlah tentang alat-alat muzik dan sebagainya, apa yang boleh, apa yang tak boleh, tuan-tuan dan puan. Disebut terkadang ada alat muzik yang memang ada setengah para ulama mengharamkan, tetapi dia diperbolehkan main sekiranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya, ada setengah daripada tarikat ataupun sebagainya, mereka menggunakan darbuka itu untuk menganjurkan majlis selawat ke atas Nabi SAW. Maka boleh memegang kepada kaul Imam Al-Ghazali mengatakan boleh. Itu pendapat Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali dalam bab muzik ni, tuan-tuan dan puan, dia ada tasamuh sedikit. Dia panjang lebar bab simak tentang al-ghaniyah. Memang kita tengok kalau ulama-ulama salaf ni sebut tentang ghaniyah ni, tuan-tuan dan puan-puan, sangat dahsyat komentar lagu ni. Maksud ghaniyah ni lagu ataupun mainan-mainan alat-alat muzik sebagai ni, tuan-puan. Memang banyak ulama-ulama salaf yang banyak tentang, tapi Imam Al-Ghazali ni dia lebih cenderung membawa kepada kalau mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, boleh menjadikan harus untuk orang seorang tersebut pakaikan, bahkan digalakkan. Kerana itu ada setengah tarikat, kita tengok mereka berdakwah terkadang itu dengan alat muzik dan sebagainya, nampak? Contohnya macam Habib Syekh dan sebagainya. Dalam Habib Syekh itu ada darbuka. Dalam majlis maulid ataupun majlis yang dia buat tu ada darbuka, ada orang ketuk darbuka. Maka memegang kepada kaul Imam Al-Ghazali dan sebagainya boleh, tak ada masalah. Khilaf ulama. Tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Ustaz, kalau dengar dalam masjid boleh ke main dalam masjid? Boleh tak main dalam masjid? Ada dalil. Nabi SAW dan disebut dalam satu hadis ni, riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW ketika itu datang ke masjid, dan tatkala ketika itu datang orang-orang Habsyah. Orang-orang Habsyah memain dufuf, ketuk. Mereka membaca syair kemudian mengetuk, memuji Nabi SAW. Maka datang Sayyidina Umar Khattab. Sayyidina Umar Khattab tegah, berhenti. Sayyidina Umar Khattab ni, sebab ni masjid. Maka kata Rasulullah SAW, biarkan. Kata Rasulullah SAW, biarkan. Kata Rasulullah SAW, kerana sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang aman. Tak ada masalah, kata Rasulullah SAW. Jadi ini dalil. Kalau nak main gendang dan sebagainya dalam masjid. Tetapi kita ada fatwa-fatwa yang terbaru di Malaysia, khususnya negeri Melaka. Jadi negeri Melaka tidak mengharuskannya. Kalau main dalam masjid, kalau kita tengok memang tak main lah dalam masjid. Dalam masjid kerana menghormati, kerana setengah para ulama mengatakan itu su'ul adab. Rumah Allah buat apa nak gendang-gendang? Kalau nak gendang di luar, contohnya di balkoni ke di luar, boleh, tak ada masalah. Tapi dalam tempat solat maka tidak digalakkan. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bab mendengar akan muzik itu, tuan-tuan dan puan-puan, luas perbahasan para alim ulama ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang dikatakan maksud serunai dan gendang itu zaman-zaman jahiliah yang digunakan memang asalnya daripada alat-alat orang ahli maksiat, orang-orang fusaq, orang-orang ahli fasik dan sebagainya. Maka tidak dibolehkan untuk kita mendengarkannya. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka
Yang menghalalkan akan mendengar umpama suruh naik itu kerana perkataannya menyalahi Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang dimaksudkan adalah daripada gendang-gendang yang memang dibuat untuk maksiat dan sebagainya. Itu yang dikatakan. Maka lazimkanlah olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan berkata pada dosa perkataan yang haram itu, dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Jadi kata Syekh, berusahalah untuk kita menjaga pendengaran kita daripada dengar perkataan keji mengkeji, cacian, maki, hamun dan sebagainya, dan juga benda yang sia-sia dan sesuatu yang tidak ada bermanfaatnya. Maka jangan kita dengarkan, kerana hal tersebut kata Syekh itu boleh menjadikan hati kita itu kotor dan juga memasukkan was-was di dalam hati. Sebab tu kita ni jarang boleh dapat khusyuk dalam bacaan Al-Quran. Sebab tu kita ni jarang khusyuk dalam zikir, dalam solat, sebab terkadang kita suka dengar benda-benda yang tak baik. Kerana itu pendengaran ni penting untuk kita jaga. Kerana itu kita kena doa setiap kali kita ambil wuduk, doa yang dia ajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'ul qawl wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku ini di kalangan orang yang mendengar kata-kata dan juga mengikuti kebaikan-kebaikan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dianjurkan. Tapi kalau orang yang suka dengar benda yang sia-sia, benda yang mengarut-ngarut, suka dengar ketawa-ketawa, itu mematikan hati. Pernah satu ketika Nabi SAW dalam hadis datang tengok sahabat Nabi SAW sedang ketawa-ketawa, borak kosong. Kata Nabi SAW, "Lau alimtu ma a'lamu la baqaitum katsira la dhahaktum qalila." Kalaulah kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi SAW, kamu akan banyak menangis dan kamu akan kurang ketawa. Itu kata Nabi SAW. Nabi SAW tegur para sahabat walaupun borak-borak kosong ni. Nabi SAW bukan tak borak. Bukanlah Nabi SAW tu hanya fikir siang, pagi, petang, malam, dia hanya akhirat, artinya menceritakan tentang akhirat. Tidak. Nabi SAW sebut dalam Syama'il Nabi SAW, kalau Nabi SAW cerita tentang perihal jihad, Nabi SAW akan bercerita tentang jihad. Kalau Nabi SAW, para sahabat menceritakan tentang kebaikan-kebaikan dunia, macam mana nak menang musuh, macam mana sebagainya untuk memajukan ekonomi orang Islam, maka Nabi SAW akan mencerita tentang ekonomi orang Islam. Nabi SAW akan memberikan idea-idea. Begitu Nabi SAW. Bukan strict macam tu. Ada setengah orang kadang dia strict. Kalau cerita tentang perihal-perihal kebaikan dunia ni terkadang ataupun politik ni terus di ban terus, tak boleh. Bukan macam tu. Tetapi Nabi SAW tegur para sahabat Nabi SAW kalau tengok berlebih-lebihan. Kalau cerita tersebut tidak menambahkan manfaat pada dunia dan akhirat, maka Nabi SAW akan tegur. Sebab tu Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mengetahui sesuatu yang aku tahu, nescaya kamu akan banyak menangis dan akan kurang ketawa, kata Nabi SAW. Jadi kalau sahabat-sahabat kita suka borak-borak kosong dengan kita kurangkan sikit gaul dengan dia. Bukan tak boleh, sikit. Contoh, kalau setiap hari kita duduk lepak dengan dia, memang cerita kosong je, maka kurangkan sikit, tuan-tuan perempuan. Umur kita dah lanjut dah. Kata guru saya, tuan-tuan perempuan, dia kata umur kita walaupun dah 20 tahun, 30 tahun, tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kita semakin hampir kepada kematian. Maka kita dah tak boleh main-main, sebab dalam dunia ni kita tak boleh bermain-main. Sebenarnya bermain-main artinya kita melekakan langsung tak dapat faedah. Kalau boleh, kalau kita bercerita pun, kita bercakap pun, kita mendengar pun, biarlah mendapat faedah. Imam Syafi'i, tuan-tuan dan perempuan, dia kata, aku duduk sejam dengan golongan-golongan sufi, aku mendapat 10 faedah. 10 faedah. Nak kata ke ulama-ulama dulu macam tu, tuan-tuan dan perempuan. Al-Habib Abdullah bin Tahir dengan adiknya Habib Husin bin Tahir, itu orang yang sangat menjaga waktu. Kalau kalau abangnya Abdullah bin Tahir itu masuk toilet, maka Husin akan membaca buku, membaca kitab. Abangnya dengar daripada luar. Qala Syekh kata wa kata. Berkata Syekh sekian. Dia akan dengar. Kemudian abang dia pula keluar, abang dia baca buku, adiknya pula akan dengar dalam toilet.
dengar juga. Nak katakan, nak ambil faedah tuan-tuan dan puan, tak mensisihkan waktu dia. Nampak? Begitulah tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok para ulama ni macam itulah kehidupan mereka. Allahumma salli Muhammad. Kemudian kita habiskan sedikit Dan ketahuilah olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat. Kata beliau, ketahuilah bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Sebenarnya ini boleh kita katakan hampir dengan kalam Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Sebab tu kalau kita baca Penawar Bagi Hati ni, tuan-tuan perempuan, subhanallah, seperti kita membaca Minhajul Abidin Imam Ghazali. Kata beliau bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Apa yang kita makan tu ada manfaat, ada yang mudarat. Dan setengahnya penawar dan setengahnya beracun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Kerana makanan itu hilang ia dari perut dan di dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian ia hilang dengan makan pencair seperti julang. Jadi Syekh nak sebut ni, nak katakan apa yang kita dengar itu tuan-tuan, dia lebih berkesan, lebih dahsyat daripada apa yang kita makan. Walaupun pada hakikat makanan tersebut memang dapat manfaat, ada yang mudarat. Tetapi perkataan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kalau dah tersemat di dalam hati, dia lebih sukar untuk ditinggalkan. Dia lebih sukar untuk dikeluarkan. Sebab tu kalau kita kata buruk ke orang tuan-tuan dan puan-puan, sampai akhir hayat dia ingat. Sebab tu kita kata buruk ke orang. Sebab tu kalau kita terlepas kata ke orang, orang punya terasa tu kadang-kadang dah tak nak dah jumpa kita. Sebab apa? Memang pendengaran tu tuan-tuan dan puan, bila dengar, dia akan terus masuk ke dalam hati. Lebih sukar nak hilang daripada berbanding pada makanan. Itu dikiaskan Syekh. Kalau makanan ni, kita tidur, habis hadam, jadi najis keluar daripada tubuh badan kita. Beza dengan daripada perkataan-perkataan yang kita dengar. Sebab tu kita kena dengar benda-benda yang baik. Kalau kita sentiasa mendengar benda yang buruk, cacian, kejian, kita akan keluarkan juga apa yang kita suka dengar. Sebab tu ulama-ulama, kita tak dengar mulut dia mencaci, memaki. Sebab mereka tak suka dengar benda tu. Mereka mengelak diri, mereka meninggalkan daripada cacian, daripada benda yang sia-sia ni. Nampak? Sebagaimana Nabi Isa AS, pernah satu ketika ada orang lelaki kutuk dia. Depan daripada Hawariyun, pengikut-pengikut dia, caci maki. Sekian-sekian apa Nabi Isa sekian. Dia kutuk Nabi Isa dengan sekutuk-kutuknya. Maka orang pun beritahu kepadanya, wahai Nabi Allah, kenapa kau biarkan orang macam ni? Dia kata, pergilah, katakan balik kepada dia, ataupun doakan keburukan kepada dia. Maka kata Nabi Isa AS, al-mar'u yunfiqu mimma 'induh. Seseorang itu akan menginfakkan, mengeluarkan apa yang dia ada kat dalam. Wa anfiqu, dan aku, wa ana anfiqu ma 'indi, dan aku menginfakkan apa yang aku ada. Apa yang aku ada? Senyap, tak bercakap. Sebab dah memang diri aku yang sering aku dengar kebaikan-kebaikan, maka aku tebarkan kebaikan. Kalau orang tersebut suka dengar benda-benda buruk, itulah akan keluar daripada mulut dia, itulah akan keluar daripada perbuatan dia. Nak katakan pendengaran ni tuan-tuan dan puan-puan punya dahsyat pengaruh dia. Itulah dikatakan Syekh. Ada pun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasalah ia memfitnahkan. Artinya perkataan jahat tersebut akan menjadikan rosak diri dia. Sebab apa? Dah tersemak dalam hati. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia suka benda cerita kontroversi ni. Kadang-kadang dia akan suka juga perbuatan dia dengan kontroversi. Dia suka menimbulkan kontroversi. Berbeza dengan ulama-ulama sufi setengahnya. Masya Allah, ceritalah buruk kepada dia, pasal dia pun dia tak heran juga, sebab dia suka dengar kalam Allah. Jadi apa yang dia cakap Al-Quran keluarnya, apa yang dia cakap hadis Nabi, apa yang dia cakap semua akhlak-akhlak yang baik. Al-Habib Abdul Qadir Sagaf, satu kisah ketika mana dia datang di Indonesia. Maka ketika zaman-zaman dia tu ada seorang kiai sedang khutbah ni. Permulaan dia cerita Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Orang tengok Masya Allah, ilmunya Masya Allah. Tapi bila Habib Abdul Qadir datang, masuk majlis tersebut, tiba-tiba dia berubah terus daripada Quran hadis tu. Tiba-tiba dia kata, apa yang kalian memuliakan seseorang tersebut, sedangkan yang bercakap lebih alim.
yang bercakap sekian-sekian, maka dia kutuk pula Habib Abdul Qadir ketika majlis tersebut. Maka ketika itu orang perempuan sampai orang bagi mic, orang semua geleng kepala. Mula kiai ni okey. Quran hadis, tiba-tiba bercakap pula benda yang buruk. Allah, mengumpat pula, majlis mengumpat. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, sampai turn Habib Abdul Qadir segam. Habib Abdul Qadir ni sampai kat mic, dia cakap apa? Barakallahu fikum ahsantum. Benar apa yang dia katakan. Ini adalah orang yang berdosa, ini adalah orang yang sekian-sekian. Menangis semua. Berjam-jam, 1 jam ceramahnya itu Quran hadis, sedikit tak mengesankan hati orang. Tetapi kalam Habib Abdul Qadir, ahsantum barakallahu fikum, menangis jemaah. Ini orang-orang yang sentiasa dengar benda baik-baik, dia akan keluarkan benda yang baik-baik. Berbeza dengan orang-orang yang suka dengar benda yang elok dan sebagainya, maka itulah yang akan dikeluarkan. Jadi jangan dengarlah benda kontroversi dan sebagainya, benda ni tak perlu layan. Pada akhir zaman ni sebaik benda yang boleh selamatkan kita uzlah. Sebab tu kalau kita tengok setengah ulama-ulama sufi tu kalau pakai serban, dia akan tutup telinga sebelah. Ada setengah tutup kedua-dua belah. Sebab apa? Dia bukan ulama fiqh, tapi ulama sufi. Mereka ahli sufi, mereka tak mau dengar perbicaraan orang, masalah-masalah ataupun yang mengganggu amal ibadah dia. Maka bukan tak dengar langsung, tapi mengurangkan. Nampak tak? Itu hikmah kalau kita tengok para ulama kadang-kadang pakai serban besar. Ada orang kutuk pula serban besar. Ada orang kata apa serban besar-besar macam ni. Ada hikmah dia. Para ulama pakai. Al-Habib Umar tutup sebelah, tutup separuh. Tapi itu bagi golongan-golongan ahli sufi. Yang ahli sufi ni mereka orang yang bersihkan diri mereka, membetulkan ibadah mereka. Itu tak apalah. Tetapi tok fiqh tak boleh. Tok fiqh kena buka lah. Sebab dia alim fiqh, dia kena dengar masalah orang. Kalau dia tutup, siapa nak dengar masalahnya? Jadi dia buka kedua-duanya, bagi dengar. Kalau orang jemaah sebelah kiri sebut, Ustaz, saya sekian, dia boleh jawab. Dan kalau tutup sebelah kiri tak dengar. Begitulah hikmah. Ada setengah para ulama macam tu, setahap itu. Saya pernah jumpa seorang syekh ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia dah tutup mata sekali dengan telinga dia. Dia beruzlah. Nak pergi ziarah juga Syekh Ahmad Nariti, guru saya, guru tajwid saya, dan dia juga guru Tariqah Usufiyah Jazaliyah. Saya ikut dia masa di Mesir dulu, tuan-tuan dan puan. Maka ketika itu ziarah, dapat kesempatan ziarah dia, subhanallah. Memang dia tutup mata dan tutup telinga. Tak bercakap apa, tapi dia jumpa salam saja. Yang bercakap anak dia. Dalam keadaan suluk, tuan-tuan dan puan, uzlah. Allahu a'lam, tuan-tuan dan puan, orang macam tu Allah Taala bagi dia rasa indah bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebab. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan, para alim ulama. Jadi itu yang dikatakan Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Bersungguh-sungguhlah, jaga sungguh. Sebab telah berfirman Allah Ta'ala, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah bahawasanya pendengar dan penlihat dan hati-hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam, kata Syekh. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada mendengar benda-benda yang tidak baik. InsyaAllah Ta'ala saya menasihati pada diri saya khusus dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk menjaga, memelihara penglihatan dan juga pendengaran kita. InsyaAllah Ta'ala mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang saleh. Allah jauhkan kita daripada segala maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rezeki untuk beribadah ikhlas. Amin rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi'ilmika اللهم نسألك علما نافعا اللهم نسألك علما نافعا اللهم نسألك علما نافعا وحققنا بالتقوى يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا يا الله يا أرحم الراحمين واجنبنا من علم لا ينفع يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maaf tuan-tuan dan puan, masuk azan dan tuan-tuan, tapi ala kuliah insya-Allah habiskan nanti untuk bulan depan kita sambung insya-Allah taala. Wallahu a'lam, mohon maaf sekiranya terkasar bahasa dan tersilap, insya-Allah mohon ditegur insya-Allah. Wallahu a'lam.